Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi. Okey, hari ini Ustazah akan ajar subjek sirah dalam tajuk baru iaitu Mukjizat Nabi Muhammad. Okey, apa itu mukjizat? Okey, dari segi bahasa, mukjizat bermaksud melemahkan atau mengalahkan. Ingat, okey, dari segi bahasa. Macam biasa, kalau pengertian dari segi bahasa dia pendek sahaja. Okay, kalau kita tulis melemahkan pun boleh, mengalahkan pun boleh. Dari segi istilahnya, istilah ni dia biasanya ayat yang panjang, lebih khusus, lebih umum, lebih khusus. Maksudnya dia lebih mudah untuk kita memahami dengan jelas. Okay? So, mukjizat dari segi istilah bermaksud perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah. Ingat, perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada rasul-rasul bagi membuktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh Islam. Okey, itu pengertian dia. Maksudnya mukjizat tu diberi satu perkara yang luar biasa diberikan kepada rasul. Rasul maknanya mereka yang diberikan wahyu, menerima wahyu dan perlu disampaikan kepada manusia. Itu maksud rasul. Okey. Bagi membuktikan, untuk buktikan kebenaran Islam dan melemahkan tentangan musuh. Maknanya kalau ada musuh, salah satu tujuan mukjizat adalah untuk kita mengalahkan musuh. Okey. Tapi bukan kita lah manusia biasa. Dia pada yang terpilih saja iaitu rasul. Okey. Tujuan mukjizat. Apakah tujuan mukjizat tadi? Yang pertama adalah untuk menyokong dakwah Rasulullah, untuk menyokong dakwah para rasul dan mematahkan hujah orang yang menentang. Maknanya pada zaman dahulu sekiranya rasul-rasul terima wahyu dan mereka sampaikan, kebanyakannya akan terdapat banyak tentangan daripada orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka tak nak terima Islam. So Allah turunkan, berikan mukjizat ini untuk mereka patahkan supaya orang kafir tadi tu tak dapat, diorang punya hujah tak dapat diterima. Okey, macam tu. Yang kedua, untuk menewaskan orang kafir, iaitu menewaskan dan melumpuh tindakan orang yang menentang dan ingin menyakiti para rasul. Maknanya tujuan mukjizat ini juga adalah untuk tewaskan orang kafir yang mana mereka bila rasul-rasul menyampaikan dakwah, mereka banyak menyakiti para rasul dan banyak menentang. Okey. Seterusnya adalah sebagai bukti kerasulan dan kebenaran dakwah para rasul. Okey, sebagai bukti kerasulan. Maknanya untuk membuktikan bahawa rasul-rasul ini mereka adalah telah dilantik oleh Allah untuk menjadi rasul. Dan ada lagi tujuan mukjizat adalah untuk mengelakkan wujudnya nabi palsu. Okey, untuk mengelakkan wujudnya nabi palsu. Itu adalah antara tujuan mukjizat diturunkan. Okey. Perkara penting yang kita perlu tahu juga adalah jenis mukjizat. Okey, mukjizat terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, mukjizat hissi. Ingat, mukjizat hissi. Yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi. Okey. Apa itu mukjizat hissi? Mari kita tengok. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kasar dan dirasai dengan panca indera. Panca indera maksud dia mata, telinga, tangan. Okey. Disaksikan oleh umat terdahulu. Maknanya hanya mukjizat hissi ni hanya dapat disaksikan oleh umat-umat yang terdahulu. Maknanya pada zaman Nabi dahulu, pada zaman Nabi-Nabi dululah. Maknanya masa kita sekarang dah tak ada. Okey. Mukjizat hissi juga dizahirkan kepada seseorang rasul dan tidak dapat dilihat lagi hari ini kerana wafatnya rasul tersebut. Maknanya mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dilihat oleh umat-umat terdahulu. Okey, itu maksud dia. Maknanya mukjizat tersebut kita tak dapat lihat sekarang dah. Sebab apa? Sebabnya wafatnya para rasul tersebut. Itu sebabnya. Tapi digelar sebagai mukjizat hissi yang boleh dilihat dengan mata kasar sebabnya mukjizat tersebut dapat dilihat pada zaman Nabi dahulu. Okey? Okey.
Yang kedua, mukjizat maknawi pula adalah bertentangan dengan mukjizat hissi, yang mana mukjizat maknawi tidak dapat dilihat dan dirasai dengan tidak dapat dilihat dengan panca indera tidak dapat juga dirasai, tetapi dapat kandungannya perlu difahami dan kita dapat fahami dengan akal dan kajian. Okey, maknanya mukjizat maknawi ni mukjizat yang kita tak dapat nak lihat dengan mata kasar, tapi kita boleh faham isi kandungan dia dengan menggunakan akal dan kajian yang dibuat. Okey, itu maksud mukjizat maknawi. Senang kita faham makna. Okey, kalau nampak je makna, maknanya oh ini mukjizat yang kita tak dapat lihat. Okey, tapi kita boleh faham maksud dia dengan kita fikirkan dengan akal dan juga kajian. Okey. Dapat lagi disaksikan oleh manusia pada hari ini. Bezakan dengan hissi tadi. Kalau hissi kita tak dapat lihat sekarang, tapi dia pernah dilihat oleh umat terdahulu pada zaman Nabi dulu. Tapi maknawi kita masih boleh lihat lagi hari ini. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita perlu memahami maksud ayat-ayat tersebut. Okey? Kita perlu fahami, kita perlu fikirkan, kita perlu gunakan akal kita untuk kita memahami. Kita perlu buat kajian untuk kita fahami maksud dia. Okey? Dizahirkan pada Al-Quran. Mukjizat maknawi adalah dizahirkan pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan masih kekal sehingga hari ini walaupun selepas wafatnya Rasul. Kalau hissi tadi dizahirkan kepada seseorang Rasul, maknanya mukjizat hissi dizahirkan pada seseorang. Tapi kalau maknawi dizahirkan kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad dah tak ada, tapi Al-Quran itu kekal sehingga hari ini. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya. Perbezaan antara mukjizat dan sihir. Ini famous ya. Mukjizat adalah, okey Ustazah terangkan sikit. Mukjizat perkara luar biasa. Kurniaan Allah, ingat dia perkara luar biasa. Itu yang perlu tahu pertama. Perkara luar biasa, kurniaan Allah kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Okey, ingat. Dia dikurniakan kepada Nabi dan Rasul. Tidak boleh dipelajari, ingat tidak boleh dipelajari walaupun oleh Nabi dan Rasul itu sendiri. Faham? Maknanya dia memang kurniaan daripada Allah kepada Nabi yang tertentu, Rasul yang tertentu. Okey, Nabi yang tak dapat tu pun tak boleh nak belajar mukjizat tersebut. Faham? Itu maksud dia. Tapi kalau sihir pula adalah sama juga perkara luar biasa yang berlaku kepada tadi tu kepada Nabi dan Rasul sahaja. Yang ini berlaku dalam kalangan manusia. Okey? Dalam kalangan manusia. Dia boleh dipelajari daripada orang yang mahir dalam ilmu tersebut. Sihir bertentangan dengan syarak dan membawa kepada syirik. Kenapa ada sihir? Sebab Allah nak tengok sekuat mana iman seseorang itu. Itu sebabnya ada sihir. Faham? Jika tak kuat iman seseorang tu, maka dia boleh tersesat. Okey? Boleh faham? Seterusnya, kita masuk antara contoh-contoh mukjizat Nabi Muhammad. Antara mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah kalam Allah, kata-kata daripada Allah sendiri diturunkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Okey, itu maksud Al-Quran. Dia merupakan mukjizat terbesar Nabi yang menjadi sumber rujukan manusia dan terpelihara sehingga hari kiamat. Okey, nanti Ustazah ceritakan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Tapi apa yang kamu perlu tahu adalah penurunan Al-Quran adalah secara berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Okey? Okey, seterusnya yang kedua adalah bulan terbelah dua. Itu antara mukjizat yang Nabi Muhammad terima. Okey? Mukjizat terbelah dua. Yang ketiga adalah matahari lambat terbenam, dan yang keempat terpancar air dari celah jari Nabi Muhammad. Ini adalah contoh mukjizat yang Nabi Muhammad terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, mukjizat kita tak boleh pelajari kerana mukjizat
diberikan kepada Rasul yang terpilih. Okey. So, cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad ini, empat-empat cerita ni Ustaz akan ceritakan di hari yang lain. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.